Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek sejarah tingkatan 5. Baik, pada kali ini kita akan melihat tentang subtopik 9.7 iaitu Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak atau juga dikenali sebagai NAM. Okey, apakah standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar pada akhir pembelajaran subtopik ini, iaitu pelajar boleh menjelaskan pelibatan Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak, iaitu NAM. Baik, mari kita mulakan. Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia mengamalkan dasar pro-barat. Ketika itu, Malaysia menolak untuk bersikap neutral dan menyertai sebarang pakatan negara tanpa pihak. Kerana hal ini akan menyebabkan negara terjerumus dalam konflik antarabangsa. Walau bagaimanapun, dasar ini ditamatkan oleh Malaysia dan mengubah dasarnya dengan mengamalkan dasar berkecuali. Okey. Dasar pro-barat tadi telah ditamatkan dan Malaysia telah mengamalkan dasar berkecuali dan terlibat secara aktif dalam NAM. Pelibatan Malaysia dalam NAM membolehkan Malaysia menjalinkan hubungan yang lebih terbuka dengan pelbagai pihak tanpa sebarang sekatan. Baik, mari kita lihat peranan Malaysia dalam NAM. Penyertaan Malaysia dalam NAM bermula dengan kehadiran Muhammad Ghazali Syafiee. Beliau merupakan setiausaha tetap Kementerian Luar Negeri dalam mesyuarat penyediaan bagi sidang kemuncak di Dar es Salaam, Tanzania pada April 1970. Penyertaan dalam NAM merupakan satu bukti bahawa Malaysia mengubah dasar luarnya. Daripada dasar pro-barat kepada dasar yang lebih terbuka, berasaskan prinsip neutral, aman, bebas dan berkecuali. Sejak menyertai NAM, Malaysia memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang. Kelantangan Malaysia menyuarakan pandangan tentang pelbagai isu yang melibatkan negara anggota telah menaikkan nama negara kita. Peranan Malaysia juga dapat dilihat melalui kesediaannya menjadi tuan rumah bagi sidang kemuncak NAM pada tahun 2003. Menjadi pengerusi NAM, seterusnya memperjuangkan pelbagai isu seperti dasar apartheid, isu Palestin dan Bosnia dan Herzegovina, serta melaksanakan dasar aman dan berkecuali. Jadi pelajar boleh melihat gambar ataupun foto di sebelah kanan ini. Ini merupakan logo kepada NAM ataupun the Non-Aligned Movement. Untuk latar belakang dan negara anggota NAM, pelajar bolehlah scan QR code yang ada disediakan di sini, iaitu di dalam buku teks muka surat 212 ini. Baik, mari kita lihat pelibatan dalam NAM atau juga peranan yang dimainkan oleh Malaysia. Yang pertama, cikgu nomborkan di sini, ialah menjadi tuan rumah sidang kemuncak dan pengerusi. Malaysia menjadi tuan rumah kepada sidang kemuncak NAM. Kali ke-13 iaitu pada tahun 2003.
Dalam sidang ini, Deklarasi Kuala Lumpur menyatakan sikap NAM terhadap isu Palestin serta serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq yang dianggap sebagai satu pencerobohan kuasa besar terhadap negara kecil. Yang kedua, menjadi tuan rumah bagi sidang kemuncak NAM ini telah membuktikan kemampuan Malaysia dalam mengendalikan persidangan bertaraf dunia. Negara kita menjadi pengerusi NAM dari tahun 2003 hinggalah tahun 2006. Tugas ini dilaksanakan dengan jayanya oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi yang juga Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. Perkembangan ini menjulang nama Malaysia dalam kalangan negara anggota. Bagi menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi, Malaysia berusaha meningkatkan tahap kemajuan dan pembangunan anggota NAM serta bekerjasama agar menjadi organisasi yang dihormati. Baik, kita teruskan kepada pelibatan yang seterusnya, iaitu yang kedua. Peranan dalam politik. Malaysia lantang menyuarakan isu pencerobohan terhadap hak asasi manusia dan negara lain. Seperti isu apartheid serta Bosnia dan Herzegovina. Malaysia menjadikan NAM sebagai platform menyuarakan sikap Malaysia terhadap isu apartheid, di mana Malaysia bersetuju agar tekanan politik dan ekonomi dikenakan kepada Afrika Selatan bagi menangani isu ini. Selain itu, Malaysia turut membangkitkan isu berkaitan dengan Bosnia dan Herzegovina yang mana sedang ditekan oleh Serbia pada sidang kemuncak NAM di Jakarta pada tahun 1992. Kedudukan Yugoslavia, salah satu negara pengasas NAM, bergantung kepada pertubuhan ini. Tindakan menggantung keahlian Yugoslavia merupakan hasil kejayaan bersama Malaysia dan negara anggota yang lain. Malaysia turut menerima sejumlah pelarian Bosnia dan Herzegovina dalam menangani isu ini. Akhir sekali ialah dasar keamanan dan berkecuali. Cikgu nomborkan di sini. Dasar keamanan dan berkecuali. Ini adalah pelibatan Malaysia dalam NAM. Sejak pelibatan Malaysia dalam NAM, suara serta pandangan Malaysia yang meminta agar rantau Asia Tenggara diterima sebagai sebuah kawasan berkecuali sering diutarakan. Malaysia berpandangan bahawa negara kuasa besar seperti China, Rusia dan Amerika Syarikat perlu mengakuinya serta tidak campur tangan atau memberikan tekanan kepada negara di rantau tersebut. Dalam isu kawalan senjata nuklear, Malaysia menandatangani pengisytiharan Lusaka pada tahun 1970 sebagai iltizam NAM untuk mendesak pengharaman senjata nuklear tersebut. Jadi gambar raja di bawah ini berkaitan dengan Tun Abdullah Ahmad Badawi di barisan hadapan, iaitu 6 dari kiri bersama-sama perwakilan mesyuarat Menteri NAM berkaitan dengan Palestin pada tahun 2004. Sebagai penutup kepada subtopik ini,
Malaysia memainkan peranan yang berkesan sejak menyertai NAM. Kelantangan Malaysia menyuarakan pandangan bukan sahaja telah menaikkan nama negara tetapi juga membolehkan negara ini dihormati oleh negara lain. Sebagai rakyat Malaysia, kita wajar berasa bangga. Okey? Ini dia nilai yang kita perlu terapkan, iaitu berasa bangga akan pemimpin yang berusaha mengekalkan hubungan luar dengan negara lain bagi menjamin keamanan dan kesejahteraan dunia. Baik, itu sahaja untuk subtopik yang kita bincangkan pada kali ini, iaitu berkaitan dengan 9.7 Malaysia dalam pergerakan negara-negara tanpa pihak. Sekian, terima kasih.